Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama membincangkan majlis ilmu tentang satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, itu solat. Dan lebih penting lagi, dia bersangkutan dengan solat jamaah. Dan dalam solat jamaah ini, antara perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh orang yang solat berjamaah, kalau tidak ada ilmu ni, kemungkinan solat jamaah dia boleh batal. Solat dia boleh batal. Okey? Jadi kita perlu ada ilmu ni, itu tentang muwafiq dan masbuq. Sebab kita ni bermazhab Syafi'i. Akan timbul masalah muwafiq dan masbuq. Dan saya percaya kebanyakan kita pernah dengar perkataan muwafiq dan masbuq ni, dan adalah sedikit sebanyak maklumat tentang muwafiq dan masbuq. Okey. Jadi untuk permulaan ni saya nak tanya sikitlah. Apa itu muwafiq? Setakat yang kita faham selama ni. Dan apa itu masbuq? Siapa nak tolong jawabkan? Ini hal kita faham. Apa yang dipahami sekarang? Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau lain pun alhamdulillah juga kita dapat bersama ilmu. dengan imam. Muwafiq ialah Bersama dengan imam. apa maksud bersama dengan imam tu? Dia bermula dengan takbiratul ihram bersama-sama dengan imam lah. Kalau takbiratul ihram tak bersama dengan imam? Masbuq. Masbuq. Masbuq tu Contohnya, maknanya dia masuk lambat. Contohnya imam tengah baca Fatihah dah. Atau imam tengah baca surah dah. Dia pun masuk Allahu Akbar. Dia muwafiq ke masbuq? Masbuq. Masbuq. Kalau imam tengah baca Fatihah, dia muwafiq ke masbuq? Masbuq juga. Masbuq juga. Ada pendapat lain tak? Kita fahamlah, tak payahlah cari dulu ke, Google dulu ke, tak payah. Kita faham selama ni. Kita apa faham itu muwafiq dan masbuq? Ada orang lain pula. Jemaah tu join ikut solat dengan imam, tapi masa dia join tu dia tak sempat habiskan Al-Fatihah. Imam dah habis, dah nak Imam dah rukuk, dia tak habis lagi Fatihah maksudnya. Maka dia masbuq. Masbuq. Kalau dia sempat habiskan Fatihah, maka dia tu muwafiq. Gitu Ustaz. Okay. Tak apa. Saya bukan nak menyalahkan atau nak tahu macam mana pengetahuan kita selama ni. Okey, kalau tak sama, makna pengetahuan kita selama ni salah. Dan alhamdulillah malam ni kita dapat satu ilmu baru. Betul Ustaz. Okay. Ada yang ketiga? Siapa nak cakap? Ustaz, Assalamualaikum. 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 Ustaz, pada pengetahuan saya lah, dia kalau kita rakaat pertama tu, kalau kita sempat rokok bersama dengan imam, dia masih lagi muwafiq. Kalau kita sempat rokok bersama imam rakaat pertama, muwafiq. Kalau sempat rokok rakaat kedua, dia masbuq. Masbuq.
Okey. Cukuplah 3 sebagai mewakili 30% daripada peserta. Kan 3 tu mewakili 30% lah kot. Okey. Ketiga, 3 jawapan itu tak tepat. Kurang tepat. Bukan kurang tepat, memang salah sungguh. Allah. Okey. CP pun tak ada. Memang salah sungguh. Sebab tu kita kata tajuk malam ni tajuk yang panas. Yang kebanyakan orang dia tak faham. Orang yang solat berjemaah tu dia tak faham. Saya tak salahkan orang sini. Saya pergi kat masjid mana pun saya tanya, memang salah. Jawapan yang salah. Sebab apa? Itulah yang dia fahami dulu. Masa dia belajar sekolah dulu, itu yang dia tahu. Dia lah belajar sikit, muafiq masbuk. Okey. Jadi apa sebenarnya muafiq dan masbuk ini? Ini penting ni. Kalau tak faham muafiq masbuk, kemungkinan solat itu tidak sah. Bukan tak dapat jemaah. Bukan kita kata sembahyang sah tapi tak dapat pahala jemaah. Bukan. Solat batal. Kena ulang balik. Kalau tak faham. Okey, kita masuk Beri perhatian penuh. Lepas faham ni balik terang kepada suami. Kalau isteri, sebab isteri yang ramai sini. Atau terang pada anak-anak lelaki yang pergi masjid. Okey, kita ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah makmum muwafiq dan hukum hakamnya, dan bahagian kedua ialah makmum masbuk dan hukum hakamnya. Yang selama yang orang faham sebelum kita masuk yang ni. Selama yang orang faham kebiasaannya, kalau tanya apa itu muwafiq. Dia kata muwafiq ialah seorang makmum yang sempat baca Fatihah sebelum imam rukuk. Itu muwafiq. Masbuk orang yang tak sempat habis Fatihah sebelum imam rukuk. Betul tak? Ya, kebiasaan orang faham macam tu. Bukan yang tu saja. Bahkan ada setengah-setengah buku teks sekolah yang dikeluarkan oleh pihak yang ada autoriti pun salah mentakrifkan muwafiq dan masbuk. Bukan sembarang tu. Buku teks sekolah pun salah juga dalam mentakrifkan muwafiq dan masbuk. Jadi budak tu membesar dalam keadaan salah faham. Okey. Secara umumnya kita tak masuk. Secara umum muwafiq ni makna dia daripada wafaqa yuwafiqu, maknanya ialah bersama lah kita kata. Okey, berserta. Itu muwafiq. Masbuk ni yang ditinggalkan. Jadi makmum muwafiq ni apa? Ni hak tarikh yang betul Ni takrif betul dia makmum muwafiq tu apa? Makmum yang sempat mendapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana ketika imam masih qiyam dan sebelum imam rukuk. Dengar baik-baik. Makmum muwafiq ni ialah makmum yang ada masa dia berdiri lepas takbiratul ihram tu, dia ada masa yang cukup untuk dia habiskan Al-Fatihah. Dan cara kalau dibaca Fatihah dengan bacaan yang sederhana, bukan laju, bukan slow, tapi sederhana, macam orang ramai bacalah. Okey, kalau dia ada tempoh masa itu, maka dia dikira muwafiq. Saya bagi contoh yang
mudah dan saya akan buat pertanyaan. Okey, contoh. Kita datang lewat sikit. Ataupun kita kita kata kita lepas takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam, lepas tu imam baca ni, kita kata ni rakaat ni solat isyak lah ni. Contoh. Okey, Allahu Akbar tu imam. Kita pun Allahu Akbar. Tu imam akan baca doa iftitah. Kita pun akan baca doa iftitah. Lepas tu kita diam kerana menunggu imam membaca Al-Fatihah. Betul tak? Macam tu kalau solat Jumaat. Betul tak? Kita tunggu imam. Kita tak baca sama dengan imam Fatihah kan? Betul tak? Senyap masing-masing. Kita tak baca Fatihah sebab imam baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah selepas amin. Okey. Lepas amin, imam baca surah, kita pun baca Fatihah. Okey. Tiba-tiba sebelum kita baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Cuma masalahnya lepas waladhdallin itu, imam baca inna a'tainah. Okey. Kita baru alhamdulillah maliki yaumiddin tu imam pun rukuk. Allahu Akbar. Dia dah habis baca inna a'tainah dah. Maka imam pun rukuk. Kata kita baru maliki yaumiddin. Kita ni muwafiq ke masbuk? Muwafiq. Tapi kita tak habis pun baca Fatihah. Imam dah tanggung. Sebab kita dah dengar. Kita tak baca lagi. Kita dengar imam, kita tak baca. Oh. Tapi kita bertakbir bersama dengan imam ke? Lepas imam kita terus takbir. Dia bukan dia muwafiq masbuk, dia tidak ada hubungan dengan takbiratul ihram. Dia ada hubungan dengan Fatihah. Sebab tu kalau tanya orang apa itu muwafiq, makmum yang sempat habis baca Fatihah sebelum imam rukuk. Maknanya dia akan sebut Fatihah juga sebab muwafiq masbuk dia ada hubungan dengan Fatihah. Jadi sekarang memang dia takbiratul ihram bersama imam. Ataupun mungkin dia takbiratul ihram lambat. So, imam dah habis baca doa iftitah baru dia takbiratul ihram. Di Allahu Akbar tu imam pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam baca Fatihah. Lepas tu dia pun diamlah. Tu imam waladhdallin. Amin. Baru dia start baca Fatihah. Sampai di Maliki Yaumiddin tu imam dah rukuk sebab dia baca inna a'tainah. Dia muwafiq ke masbuk? Ustaz, maknanya lepas kita dah dengar imam baca Al-Fatihah, lepas tu bila imam nak baca surah yang selepas Al-Fatihah tu, kita sempat baca Al-Fatihah kita. Saya tak masuk lagi, saya jawab soalan saya dulu. Sekarang ni kita baru Maliki Yaumiddin. Imam dah rukuk. Kita ni muwafiq ke masbuk? Sebab kita tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Kalau ikut nota ustaz ni muwafiq ustaz sebab masbuk lah sebab dia tak habis Fatihah dia. Kalau ikut nota ustaz pagi ni lah. Itulah kebiasaan orang faham. Fahaman itu salah. Orang tadi ialah muwafiq. Okey, dia muwafiq, dia ada hukum dia, masbuk ada hukum dia. Muwafiq apa hukum dia? Dia wajib habiskan Fatihah.
Kalau dia rokok sebelum habis Fatihah, maka solat dia batal. Itu hukum muwafiq. Dia wajib habiskan Fatihah dan dimaafkan untuknya 3 rukun yang panjang. Orang muwafiq ni dimaafkan 3 rukun yang panjang. Maksud dia kena habiskan Fatihah. Tu imam Allahu Akbar rukuk, dia kena baca Fatihah lagi. Sami Allahu liman hamidah, dia mesti baca Fatihah lagi. Tu imam turun sujud, Allahu Akbar sujud, dia mesti habiskan Fatihah. Kemudian tu imam Allahu Akbar Rabbi Fili, dia mesti habiskan Fatihah. Biasa masa tu dah habis dah. Okey. Nanti kita akan terangkan. Kalau dia faham macam ni kan, kalau masbuk dia kena ikut imam terus tanpa menghabiskan Fatihah. Orang masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dia kena baca setakat yang sempat sahaja. Contoh masbuk ni. Kita pergi tu imam baca Inna A'tainah juga. Ketika tu imam baca Inna A'tainah tu kita sampai. Allahu Akbar, kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu imam Allahu Akbar. Ketika itu kita wajib rukuk. Fatihah kita ditanggung oleh imam pasal kita orang masbuk. Tapi orang muwafiq, Fatihah tidak ditanggung oleh imam. Maka dia wajib habiskan Fatihah dan dimaafkan untuknya 3 rukun yang panjang. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih lanjut. Jadi yang pertama sekali ni, kita tak nak bincang dimaafkan 3 rukun yang panjang lagi. Kita nak biar faham siapa dia muwafiq. Mudah saja sebenarnya muwafiq. Cuba tengok pada takrif. Makmum yang sempat mendapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah dengan bacaan yang sederhana ketika imam masih qiyam dan sebelum imam rukuk. Maksudnya muwafiq ni apa? Dia ada masa. Kalau dia baca Fatihah boleh habis dalam masa tu. Dia baca tak baca itu masalah kedua. Muwafiq ni ialah orang yang ada masa. Dia tidak timbul masalah baca tak baca. Dia ada masa tu. Contohnya kalau kita kata, orang baca Fatihah ni dengan keadaan yang bersederhana daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin tu berapa lama? Okey. Saya dah cuba buat di beberapa buah masjid dan surau, lebih kurang sahaja. Iaitu antara 25 saat hingga 30 saat. Kita akan habis bacaan Fatihah dengan kadar yang sederhana. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tak masuk ya? Bacaan tu yang saya baca tu lebih kurang antara 25 hingga 30 saat sahaja. Jadi berdasarkan kepada itu, siapa yang berdiri sebelum imam rukuk tu, tempoh dia berdiri tu ada lebih kurang 30 saat, maka dia dikira muwafiq. Dia mesti habiskan Fatihah dan tak boleh rukuk. Walaupun putus imam dah rukuk. Dalam kes tadi, dia bukan dapat satu Fatihah. Mungkin 2 Fatihah pun habis. Kenapa? Cuba bayangkan, tadi apabila imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Tempoh masa doa iftitah tu lebih kurang sama dengan Fatihah sahaja. Okey, dia dah dapat dah masa satu Fatihah situ. Kemudian dia dengar pula imam baca Fatihah. Maknanya kalau dia baca masa tempoh imam baca Fatihah tu, dia sudah dapat 2 Fatihah. Kemudian tu imam baca Inna A'tainah pula. Dah lebih pada 2 Fatihah dah. Makna dia sempat masa tu. Jadi apabila dia sempat masa itu, maka dia dikira muwafiq. Sebab apa? Dia berdiri tadi lebih pada 30 saat.
Dia baca tak baca itu masalah lain. Contoh saya bagi yang lain. Contohnya seorang tu dia tak baca langsung. Dia tak baca langsung. Contoh, tu imam takbir, dia pun takbir. Okay. Bukan takbir. Contohnya tu imam dia takbir tu imam baca Fatihah, maka dia diam. Okey, dia diam. Kemudian dia dengarlah imam baca Fatihah sampai habis. Okey. Tiba-tiba lepas waladhdallin amin tu imam lupa nak baca surah. Dia pun imam terus rukuk. Makna tidak ada kesempatan langsung nak baca bismillah pun tak sempat. Habis imam dah rukuk. Dia muafiq ke masbuk? Kalau kita faham dengan takrif ni. Dia muafiq ke masbuk? Masbuk. Dia muafiq. Kenapa? Kerana dia sempat tak berdiri 30 saat. Sempat apa buktinya? Dia sempat mendengar tu imam baca Al-Fatihah sampai habis. Makna dia berdiri itu sempatlah 30 saat. Maka dia dikira muafiq. So, imam rokok, dia tak boleh rokok. Dia kena habiskan bacaan Fatihah dan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ataupun seorang itu dia khayal dalam solatnya. Okey. Dia khayal dalam solatnya kerana menikmati bacaan imam yang sangat sedap. Dia dengar tu imam baca Fatihah sedap. Lepas tu imam baca surah pun sedap. Dia terpegun dengan bacaan imam sampai dia sendiri pun tak teringat nak baca Fatihah. Tiba-tiba tu imam pun rokok. Masa tu imam tu rokok baru tengok, lah, aku tak baca Fatihah lagi. Dia ni orang muwafiq. Maka dia wajib baca Fatihah sampai habis. Dia tak boleh rokok. Walaupun tadi tu imam rokok, dia tak baca apa-apa langsung. Kenapa? Dia ada masa 30 saat tu dia sempat. Baca tak baca itu nombor 2. Takrif muafiq, dia berdiri belakang imam tu sempat ada masa. Kalau masa berdiri tu yang dia tak baca tadi, kalau dia baca sempat habis bacaan Fatihah, maka dia dikira muafiq. Boleh faham ke tak takrif muafiq ni? Senyap gitu, kena interaksi. Sebab saya nak tahu kepahaman tu. Kalau tak faham, saya kena fahamkan. Faham ke tak ni? Ustaz, pada pemahaman saya, kita maknanya apa yang Ustaz beritahu tadi, kita sempat berdiri dalam masa tertentu untuk yang imam baca Fatihah tadi. Jadi kalau kita dapat berdiri bersama imam masa itu dia kira muafiq. Tak kira lah sama ada sempat baca Fatihah ke, dia khayal ke apa sebagainya, tak kira. Tak kira. Itu pahaman saya masih. Tak kira. Kita sempat, tak sempat ke baca Fatihah, dia kira muafiq. Walaupun tak sempat langsung, tu imam rokok, kita bismillah pun tak sempat. Tetap kita muafiq. Kenapa? Masa kita berdiri tu, kalau kita baca Fatihah, memang boleh habis. Cuma kita tak baca. Maka kita dikira muafiq. Maknanya Ustaz, kalau kita datang ke masjid tu, imam dah berdiri, tapi kita ni saja je bersembang. Imam dah baca Fatihah, baru kita takbir. Itu pun dikira muafiq Ustaz? Muafiq. Kecuali kita datang kalau ada masa 30 saat tu, dia muafiq. Sebab melambat-lambatkan ya? Yang diambil kira ialah bermula daripada kita takbir. Ada orang tu imam takbir. Dia tak takbir lagi. Dia tunggu untuk imam. Dia tak takbir. Tu imam baca surah, baru dia takbir. Tiba-tiba tu imam baca inna atau inna. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam pun Allahu Akbar. Dia muafiq ke masbuk? Dia duduk dah sah dah, cuma dia tak mula akad takbir. Dia tunggu imam baca surah, dia kata aku pun baru nak takbir. Imam baca surah Bismillah,
Dia pun Allahu Akbar. Tiba-tiba Tok Imam baca inna atau inna. Tok Imam pun rokok. Fahaman saya muafiq dah tu. Kenapa dia muafiq? Sebab dia macam melambat-lambatkan. Macam soalan yang saya tanya Ustaz tadi lah. Itu orang masbuk. Masbuk Kerana apa? Dia ambil kira ialah masa takbir kan? tempoh takbiratul ihram dia. Masa dia sembang tu ataupun dia duduk lambat-lambat tu, dia belum masuk sembahyang lagi. Itu tak dikira. Oh, walaupun dia duduk dalam masjid. Jadi dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam pun rokok. Maka dia wajib rokok. Dan dia mendapat rakaat tersebut. Oh, gitu. Ustaz contoh macam ni Ustaz. Ada orang yang orang Melayu biasa ni, dia kadang-kadang dia susah sangat nak takbir kan. Dia takbiratul ihram tu banyak kali. Imam dah, walaupun dia bersama, maknanya imam takbir pertama, takbiratul ihram, dia pun takbir tapi tak masuk-masuk. Itu pun itu kira, nama dia orang was-was. Ya, was-was. Tapi soal sekarang ni maknanya dia dah jadi kalau dia maknanya dah imam dah habis dah imam dah baca inna ataina tadi, maknanya dia jadi jadi apa ni, bukan muafiq lah, jadi apa? Jadi masbuklah, dia boleh tu rokok. Jadi kalau kita faham takrif ini, salah kalau orang kata muafiq itu apa? Orang yang sempat baca Fatihah sebelum imam rokok. Salah. Buktinya tadi orang tak sempat, masih masbuk, masih muafiq. Baru baca bismillah Tok Imam dah rokok. Dia masih muafiq. Kenapa? Dia sempat berdiri 30 saat. Dia bukan masalah habis baca Fatihah tak habis baca Fatihah. Dia ambil kira masa dia berdiri itu cukup tak kalau dia baca Fatihah. Dengan bacaan yang sederhana. Maksud bukan bacaan yang cepat, bukan bacaan yang lambat. Boleh faham tak setakat ni? Boleh, insya-Allah. Faham. Saya nak clear yang ni. Sini dah tepat orang ramai tak faham. Masih keliru lagi Ustaz. Okey. Ada siapa tak clear tak dengan takrif ni? Kena ulang lagi sekali Ustaz, macam bengong-bengong. Banyakkan contoh. Saya bagi contoh. Okey. Takrif makna kefahaman yang kita nak tanam di sini ialah selepas dia takbiratul ihram tu, sebelum imam rokok, untuk mudah faham. Ada 30 saat. Sebab saya dah test dah, bacaan yang sederhana untuk Fatihah ialah 30 saat. Paling tinggi pun. Kalau dia ada masa 30 saat, maka dia dikira muafiq. Sama ada dia baca Fatihah ke tak baca Fatihah dalam masa 30 saat tu, dia dikira muafiq. Contoh. Okey. Contohnya dia takbiratul ihram ni sembahyang zuhur contohnya. Dia takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia lepas takbiratul ni rakaat pertama ni, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia baca doa iftitah. Tu imam rupanya tak baca doa iftitah. Tu imam tu baca Fatihah. Okey. Tu imam tu baca Fatihah. Ni dia tak dengar tu imam baca Fatihah sebab ni solat zuhur ni. Jadi dia pun bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wa jahat wa jalla. Lalu kita banding bacaan Fatihah dengan doa iftitah tu, dia sama panjang sebenarnya. Dia pun habis baca doa iftitah, tu imam pun habis baca Fatihah. Ni tak, masing-masing tak dengar ni. Tu imam malas nak baca surah. Dia pun terus rukuk. Kita baru habis doa iftitah. Kita muafiq ke masbuk? Muafiq Ustaz. Kita muafiq, maka wajib habiskan Fatihah. Tu imam rukuk, kita baca Fatihah. Tu imam tidak, kita baca Fatihah. Tu imam turun sujud, kita baca Fatihah. Tu imam duduk antara dua sujud, kita baca Fatihah. Tapi kebiasaan sampai duduk dua sujud, kita dah habis baca Fatihah. Maka kita pun rukuk. Okey? Sami Allah ma'itidal. Okey, kita dapat rakaat. Yang penting ialah kita dapat masa tu. Bukan masalah kita baca Fatihah sebelum imam rukuk ataupun tidak. Jelas ke tak jelas ni? Jelas, tapi saya nak tanya Ustaz, Ya. kalau macam masa imam tu baca Fatihah, kita tak boleh ikut ke waktu tu? Jadi kira macam kita baca dah
juga waktu tu? Dalam mazhab kita, imam tak tanggung kita baca Fatihah. Tak, maksud saya masa imam baca tu, kita ikut baca dalam hati kita. Jadi Bacaan bukan Fatihah ni mendengar. rukun. Bacaan Bukan Fatihah ni mendengar. rukun qauli, bukan rukun qalbi. Belajar tak rukun qauli? Ada hari tu dah. Dia semayang ni dia ada rukun qalbi, rukun hati, itu niat. Dia ada rukun qauli. Qauli ni kena sebut dengan lidah, telinga kita dengar. Itu rukun qauli, itu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan salam. Itu kena dengar. Tapi kalau memang kita baca dalam hati, hak tu tak sah semayang. Tapi memang kita mesti baca Fatihah tu selepas imam baca. Kebiasaannya begitulah. Tapi salah tak kalau waktu imam baca saya baca? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi benda tu benda yang khilaf. Sepatutnya tak boleh baca. Kita kena dengar bacaan imam. Ustaz, kalau semayang yang main subuh, semayang isyak, semayang maghrib tu sebab kita dengar kan, semayang macam semayang zuhur dengan asar tak dengar. Kalau Jadi zuhur, kita asar boleh, ataupun rakaat ketiga, keempat solat tu, itu tak ada masalah sebab kita tak dengar imam baca. Ini kepada semayang yang kita dengar imam baca, semayang maghrib 2 rakaat, semayang isyak 2 rakaat, semayang subuh. Yang tu. Kalau yang kita tak dengar, itu tak ada masalah. Dan saya tak jumpalah maknanya kalau imam baca Fatihah solat maghrib rakaat pertama tu, makmum pun baca sama dengan imam. Orang tak buat macam tu. Tapi kalau semayang zuhur dengan asar, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah dan surah boleh tak Ustaz? Memang kita sunat baca Fatihah dan surah sekali. Surah pun sunat ya? Kalau semayang subuh, imam baca sejadah tu, boleh tak kita ikut sekali baca sejadah tu? Kita disuruh dengar imam baca dan menghayati. Tapi kalau kita nak ikut dalam hati tak apa. Ikut cara diam pun boleh untuk kita hafal, tak ada masalah. Kalau dia baca tu mengganggu kita tu dosa tak dia? Dia baca mengganggu kita macam mana tu? Macam kita kan duk berjiran sebelah-sebelah tu. Jadi kita duk mendengar imam baca tapi jiran kita tu baca. Jadi kita tu dengar mengganggu kita. Tak boleh mengganggu orang. Kalau nak baca dia kena baca senyap-senyap supaya orang tak dengar. Sebab orang bukan nak dengar suara dia. Orang sedap pun suara dia, sedap suara imam ni. Macam mana cara kita nak menegur macam gitu? Tegurlah, kata kau nak baca jangan baca kuat sangat, ganggu saya. Saya nak dengar imam, bukan nak dengar suara awak. Oh gitu. Kalau suara awak sedap tak apa. Tak sedap So dia jadi imam. Perempuan. Dah sekarang ni tarikh muafiq ni dah faham lumat ke belum ni? Lumat-lumat sikit gitulah. Tak, saya nak biar faham betul-betul ni. Faham betul-betul. Apa tak nampak saya shock, tak faham ke apa. Nampak tak? Maknanya yang saya fahamnya kita kena sempat baca Fatihah tu setelah kita berdiri selama 30 saat. Bukan sempat baca Fatihah. Sempat dengar, duduk bersama tu. Tak, kita ada masa. Ada masa dia. Sama ada kita baca, tak baca, itu lain cerita. Kita ada masa. Masa tu cukup untuk kita, kalau kita baca, Fatihah kita boleh habis. Lebih kurang dalam 30 saat. Tak payah sangat sebenarnya tarikh tu. Itulah, rasa macam senang je, tapi susah pula nak memahamnya. Kat mana nampak susah? 30 saat bagai. Jangkaan lah, jangan pula Allahu Akbar tengok jam. Kira tengok dah 30 saat. Ini muafiq. Bukanlah macam tu. Kalau jenis imam tu baca laju sangat tu, kita terus baca je Fatihah Ustaz. Macam mana? Imam tu dia suka baca laju, macam contohnya rakaat yang ketiga dan keempat tu, semayang isyak tu, imam baca laju, kita tak sempat nak habis Fatihah, imam dah rokok dah. Lepas tu boleh tak kita baca wasal? Boleh lah. Kena wasal je lah ya?
Makruh juga. Bacalah laju, kalau untuk imam jenis laju kita tahu dah, kita lajukanlah. Kadang-kadang 2 nafas dia baca, bosa habis Fatihah. Kalau tidak memang tak sempat. Okey. Nanti yang laju tu kemudian kita tengok dulu. Apa maksud muafiq? Saya nak suruh faham ni dulu. Kat mana tak faham? Lama sikit pun tak apa. Kalau faham clear yang ni, lepas ni kita belajar mudah. Clear tak? InsyaAllah Ustaz. Ulang semula Ustaz. Tadi bergema. Okey. Clear ke tak? Maksudnya dah jelas betul dah ni. Faham dah muafiq ni apa? InsyaAllah Ustaz faham Ustaz. InsyaAllah. Jadi kalau kita faham muafiq, kita faham tak masbuk? Faham Ustaz. Muafiq masbuk. Fahamlah. Maksudnya contohnya di Allahu Akbar 15 saat je. Sekejap je. Maka imam pun rokok. Maka wajib rokok lah. Mana tak cukup masa dah tu. Tak boleh, memang confirm tak boleh habis Fatihah. Rokok lah. Dia masbuk lah tu. Okey, jadi muafiq ni tak semestinya lepas takbiratul ihram. Dia mesti kena sempat takbiratul ihram lepas pada imam tu, tak semestinya. Mungkin dia masuk tu imam baca surah baru dia Allahu Akbar, dia muafiq. Contohnya tu imam baca surah yang panjang. Tu imam baca amma yatasaalun, satu surah. Okey. Jadi pun baca ayat mata bukan daripada awal surah, tu imam dah tengah surah dah. Dia pun baca Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah. Dia masih muafiq. Nampak tak? Okey. Alhamdulillah faham dah, Ustaz faham dah. Dia muafiq tak semestinya untuk imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Muafiq lah dia tak. Okey. Baru faham. Jadi tak timbul takrif yang kata kalau sempat baca Fatihah bersama imam muafiq. Kalau tak sempat habis baca Fatihah bersama imam, dia masbuk. Tak. Kadang-kadang orang tak habis baca Fatihah bersama imam, dia muafiq. Macam tadi yang kita kata untuk imam, contohnya untuk imam tak baca surah dia lepas waladhdallin amin, dia terlupa baca surah, dia tu rukuk. Kalau ikut tarikh yang kita faham sebelum ni, masbuk lah dia. Boleh rukuk lah. Sebab apa? Tak sempat baca Fatihah sama dengan imam. Rukuk je, batal sembahyang. Sebab dia muafiq, tiba-tiba tak nak baca Fatihah. Macam mana ni? Ni slide pertama ni. Saya nak suruh faham betul-betul yang ni. Ada apa-apa yang keliru tak lagi? Tak ada lah? Semua dah faham clear, molek dah? InsyaAllah. Okey. Baru kita masuk yang kedua. Okey. Sebelum tu lagi lah. Muafiq ni, contohnya lah, dia pergi tu imam rakaat ketiga. Okey, tu imam dah rakaat ketiga. Bangun daripada tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Kita pun baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Kita tak dengar kan imam baca rakaat ketiga. Kita ni muafiq ke masbuk? Masbuk. Kenapa masbuk? Dikira rakaat pertama tadi Ustaz. Takbiratul ihram pertama tadi. Dia muafiq lah tu kan, dia sempat habis Fatihah sebelum imam rukuk. Tak Ustaz, dia masbuk. Dia muafiq, bukan masbuk. Dia muafiq, bukan masbuk. Kecuali pada rakaat ketiga tu, dia tu imam dah naik rakaat ketiga, dia baru sampai. Tu imam, masa tu imam dah baca Fatihah separuh dah. Baru dia Allahu Akbar. Dia baca sampai Maliki Yaumiddin, contoh tu imam dah rukuk. Maka dia tu rukuk, dia kira masbuk. Dia masbuk ni, muafiq masbuk ni bukan ada pada imam, dia ada pada makmum. Dia makmum masuk rakaat keberapa sekalipun, kalau dia berdiri
pada rakaat pertama makmum itu, makmum rakaat pertama lah, mungkin tu imam rakaat keempat, makmum rakaat pertama, tapi dia sempat, dia ada masa untuk habiskan Fatihah pada masa dia berdiri bersama imam tu. Contohnya tu imam bangun daripada rakaat ketiga, Allahu Akbar, dia pun sampai Allahu Akbar. Dia baca Fatihah habis, tu imam baca Fatihah habis, imam pun rukuk. Dia orang muafiq, bukan orang masbuk. Jelas ke tak jelas ni? Ustaz, mungkin pelajaran yang dulu yang buat mengelirukan. Sebab dulu contohnya kita belajar dulu ialah takbir atau rakaat pertama itu yang kita belajar dululah. Bukan macam Ustaz beritahu tadi, ialah walaupun rakaat keempat dia sempat baca Fatihah bersama dengan imam, dia masih lagi muafiq. Tapi pemahaman dulu, kita rakaat pertama itu dikira mana takbir bersama imam dan sempat Fatihah. Silap belajar. Tak tahu Ustaz, cikgu salahkan dan murid salah, wallahu alam. Mungkin dua-dua salah. Sebab kadang orang yang mengajar pun dia tak faham. Sebagai contoh yang takrif yang saya kata tadi tu. Takrif tu dia ajar di sekolah. Ustaz yang mengajar. Dan mesti ada yang orang buat silibus tu. Ustaz rujuk kitab mana ni Ustaz? Kitab mana-mana dalam mazhab Syafi'i, inilah takrif dia. Oh ya. Maknanya muwafiq ni kita mesti sempat berdiri nak baca Fatihah tu selama 30 minit 30 saat ya. Tak ada dalam kitab tak sebut 30 saat. Itu huraian dia lah. 30 saat tu saya yang kata sebab dari segi praktikal supaya orang mudah faham. Dari kitab kata gua mana? Dan kita kata tempoh masa yang sempat untuk dihabiskan Fatihah dengan kadar yang sederhana. Jadi kita nak tafsir macam mana kadar yang sederhana. Dia kita kena buat secara praktikal. Praktikal kita kena tukar kepada saat. Berapa lama yang dikatakan tempoh yang sederhana tu. Oh, rupanya lebih kurang 30 saat je. Kalau tadi ada soalan tadi tentang orang baca was-was. Macam mana Ustaz, saya tak dengar tadi. Orang was-was maksudnya kan orang was-was ni biasa takbir dia lambat. Satu, bila baca Fatihah pun dia ada bismillah lambat sangat. Okey. Orang yang dia panggil orang tu sama ada orang was-was ataupun orang gagap. Ada dua. Okey. Dia was-was. Dia ada dua hukum tu. Orang gagap lain sebab dia memang Allah ciptakan dia macam tu. Yang kedua orang was-was. Dia ni bukan Allah cipta macam, dia terpengaruh dengan syaitan lah orang was-was ni. Kenapa? Dia rasa macam tak betul je sebutan dia. Tu dia ulang-ulang tu. Jadi mana salah tu salah dia. Dia hukum lain pula. Nanti kita akan sampailah bab tu. Okey. Kita tak nak. Kita yang penting sekarang ni nak tahu tarikh tu dulu. Apabila kita clear tarikh ni nanti mudahlah kita belajar. InsyaAllah. Semoga cepat faham. Okey. Jadi tarikh ni kita kena ingat. Ramai orang yang pergi solat jemaah dia tak faham. Buktinya dalam kelas malam ni ya. Okey. Untuk sikit lagi saya nak terang. Saya minta maaf lah kalau 3 kali kalau tak sempat. Okey. Gini muafiq ni dia hanya berlaku kepada makmum ni dalam solat jemaah. Dalam solat sendiri tak timbul muafiq masbuk. Banyak seorang-seorang kat rumah tak berjemaah. Saya ni muafiq ke masbuk Okey, yang tu tak masuk buk. Okey, tak ada siapa muafiq masbuk kalau sembahyang seorang. Dan muafiq masbuk ni ada pada makmum, tak ada pada imam. Okey. Cuma ada satu keadaan je kalau kita kata imam masbuk. Imam pun adalah juga kalau kira-kira ada juga ketika imam masbuk. Macam mana imam masbuk? Ini maklumat je lah ya. Contoh macam ni. Untuk imam duduk depan, Allahu Akbar. Okey. Dia nak sembahyang isyak tapi dia niat maghrib. Jadi takbiratul ihram dia sah ke batal?
Ni waktu isyak ni, jadi imam waktu isyak. Tapi niat dia solat maghrib. Takbiratul ihram dia sah ke batal? Senyap belaka. Dia tukar je lah niat. Tak boleh. Batal Ustaz, batal. Batal. Apabila jadi tapi yang masalahnya bila dia Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Imam nak buat apa agak-agak? Sekarang ni takbiratul ihram dia batal. Makmum semua dah Allahu Akbar dah. Tu imam paling ke belakang. Semula saya tersilap niat ni. Nak macam tu ke? Kalau cakap macam tu nampak sangat imam tu jahil. Dia jadi makmum Ustaz, dia ke belakang jadi makmum balik. Dia undur belakang jadi makmum. Tak, dia batalkan solat dia takbiratul ihram semula. Makmum kalau tahu makmum tu batal, kalau makmum tak tahu makmum tu sah. Okey. Dia jangan nakal takbiratul ihram sekali lagi. Kalau Allahu Akbar, imam makmum pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia Allahu Akbar. Makmum kata imam takbir apa pula ni? Ke imam solat jenazah? Jadi huru-hara makmum. Apa imam kena buat? Okey. Takbiratul ihram makmum tu dah sah. Makmum dah masuk dalam solat dah, solat isyak. Jadi imam kena takbiratul ihram semula dalam keadaan tak kuat. Tak payah angkat tangan. Sebab takbiratul ihram angkat tangan sunat. Supaya tidak menimbulkan suasana tidak harmoni kepada makmum, tu imam Allahu Akbar. Slow tapi niat dia solat isyak. Jadi sekarang imam dah terkemudian daripada makmum dah masuk solat isyak, dia baru masuk solat isyak. Maka keadaan itu dinamakan imam yang masbuk. Sah sembahyang tu, dia boleh jadi imam juga. Jelas tak? Jelas insya-Allah. Okey. Ni tak masuk ke yang kedua lagi ni. Sebenarnya begini. Muafiq masbuk ni dia ada pada solat dan ada pada rakaat. Okey. Kalau kita kata muafiq solat, orang yang muafiq solat maknanya dia akan memberi salam bersama imam. Dia tak tambah rakaat. Itu maksudnya muafiq solat. Kalau masbuk solat, maknanya lepas imam beri salam, dia kena tambah. Tak kira lah, tambah 1 ke 2 ke 3 ke tak kira. Itu maknanya dia tu muafiq solat. Itu satu jenis. Ada satu lagi nama dia muafiq rakaat. Muafiq rakaat ni maknanya dia dapat rakaat tersebut. Okey. Itu yang kita kata dia ada masa, tempoh masa yang cukup untuk habiskan bacaan Fatihah. Itu muafiq rakaat. Mungkin rakaat pertama, mungkin rakaat kedua, mungkin rakaat ketiga, mungkin rakaat keempat. Okey, dia muafiq rakaat. Maksudnya dia ada tempoh masa untuk habiskan Fatihah tu. Maka nama dia muafiq rakaat. Masbuk rakaat, dia tak ada masa tu. Itu nama dia masbuk rakaat. Jadi kalau kita himpunkan dua, ada orang dia muafiq solat dan muafiq rakaat. Macam mana muafiq solat, muafiq rakaat? Dia pergi pada rakaat pertama imam. Contohnya imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Jadi dia ni kemungkinan besar dia ni muafiq solat dan muafiq rakaat. Maksudnya dia tak perlu tambah apa-apa dah. Boleh faham tak yang ni? Muafiq solat, muafiq rakaat. Boleh faham tak? Kurang. Boleh faham ke tak? Kurang. Kita kena begitu. Muafiq solat tu apa? Muafiq solat ni maksudnya tu imam beri salam, dia beri salam. Dia tak ada tambah apa-apa. Tak perlu tambah apa-apa rakaat dah. Itu nama dia muafiq solat. Muafiq solat. Dia ada satu lagi nama dia muafiq rakaat. Muafiq rakaat ni maksudnya ialah dia dalam rakaat yang dia masuk tu dia orang muafiq.
Maksudnya ialah tempoh berdiri dia bersama imam tu cukup untuk dia baca Fatihah. Itu nama dia muafiq solat. Muafiq rakaat. Muafiq rakaat ni mungkin rakaat pertama dia masuk. Mungkin dia masuk imam ketika itu rakaat kedua. Mungkin ketika itu imam rakaat ketiga. Mungkin ketika itu imam rakaat keempat. Tapi masa dia masuk tu dia sempat. Tempoh masa habis Fatihah. Maka rakaat itu dia muafiq. Rakaat pertama dia tu. Imam mungkin rakaat keempat, tapi dia rakaat pertama. Rakaat pertama dia tu, dia muafiq. Jelas tak? InsyaAllah Ustaz. Okey. Jadi di situ ada orang muafiq solat, muafiq rakaat. Apa maksud muafiq solat? Maksudnya dia masuk pada rakaat pertama, imam pun rakaat pertama, dan pada rakaat pertama dia tu bersama imam, dia orang muafiq. Jadi apabila begitu, imam beri salam, dia pun beri salam. Tak ada tambah apa-apa. Maka itu nama dia muafiq rakaat, muafiq solat, muafiq rakaat. Jelas? Bahagian kedua, muafiq solat, masbuk rakaat. Muafiq solat, masbuk rakaat. Macam mana boleh berlaku? Macam ni. Tu imam rakaat pertama, kita pun baru masuk. Okey. Kita pun baru masuk. Cuma masa kita masuk tu, Tok Imam dah nak habis surah dah. Contohnya. Kita Allahu Akbar, mungkin kita baca Iyyaka na'budu, Tok Imam pun Allahu Akbar. Kita orang masbuk. Maka hukum orang masbuk, kita pun rukuk bersama imam. Jadi di situ bermakna kita masuk, kita masbuk itu pada rakaat pertama kita dan rakaat pertama imam, maka kita akan beri salam sama dengan imam. Maka bermakna solat kita tu muafiq solat dan masbuk rakaat. Boleh faham tak? InsyaAllah. Nampak tak? Muafiq solat kenapa? Kita akan salam bersama dengan imam. Masbuk rakaat kenapa? Tadi masa kita masuk rakaat pertama tadi, kita tak sempat baca Fatihah. Tak ada masa. Tok Imam dah rukuk, kita pun baru Maliki Yaumiddin, kita pun rukuk. Maka kita tu dikira masbuk pada rakaat pertama kita tu. Tapi kita dapatlah rakaat tu. Yalah tak? Jadi apabila imam beri salam, kita beri salam lah sebab kita dah cukup rakaat kita. Sebab rakaat pertama kita walaupun tak habis baca Fatihah, kita dikira dapat rakaat sebab kita sempat rukuk bersama imam. Jelas tak? InsyaAllah. Jelas. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, masbuk rakaat, masbuk solat dan masbuk rakaat. Yang ketiga, kita kata masbuk rakaat muafiq solat dah ada kan? Jadi yang ketiga ialah masbuk solat dan masbuk rakaat. Macam mana tu? Masbuk solat, masbuk rakaat. Dia tak dapat rakaat pertama. Dia pergi contohnya imam rakaat ketiga. Dahlah rakaat ketiga, dia baru Allahu Akbar, dia baru bismillah, tu imam dah rukuk. Maka rakaat itu dia masbuk lah. Tapi dia dapat tak rakaat ketiga tu? Dapat. Dia masbuk. Imam beri salam, dia kena tambah sebab dia baru 2 rakaat. Dia tambah 2 rakaat. Dia makna dia masbuk solat. Di situ timbul masbuk rakaat, masbuk solat. Nampak tak? InsyaAllah. Jadi masbuk ni ada 2. Sama ada masbuk solat ke masbuk rakaat. Muafiq solat ke muafiq rakaat. Ada muafiq solat dan muafiq rakaat. Ada yang muafiq solat, masbuk rakaat. Ada yang masbuk solat, masbuk rakaat. Macam tu. Baru dengar Ustaz gini, selalu duk dengar muafiq dengan masbuk je. Tapi selalunya duk buat lagu ni lah. Iyalah sebab kita ni belajar betul-betul. Alhamdulillah lah, kira memang jelas lah. Tapi cara buat tu dah betul dah rasanya. Cuma tak tahu dia punya nama dia je. Okey.
Okey? Jelas muafiq Jelas pun kita nak pindah ni. InsyaAllah. Okey. Termasuk yang kedua. Hukum berkaitan muafiq. Jika sengaja mendahului satu rukun fi'li yang sempurna, solat sah tetapi perbuatannya haram. Dia ni orang muafiq. Maksudnya, sebelum imam rokok, dia ada tempoh masa ataupun dia baca dah cukup dah tu apa ni solat dia cukup dah baca Fatihah. Okey? Tapi kalau dia sengaja mendahului satu rukun fi'li. Contohnya tu imam tak rokok lagi, dia pun dah rokok dah. Tu imam tak baca surah tak habis lagi. Tiba-tiba dia rokok dengan sengaja. Ataupun tu imam i'tidal, dia pun turun sujud dulu pada imam. Dia kata aku juara kali ni, kalah imam dengan aku. Okey. Dia dulu pada imam satu rukun fi'li. Ialah rukun fi'li, rukun perbuatan. Tu imam rukun sujud, dia sujud tapi tu imam tak Allahu akbar lagi untuk Rabbil fi'li, dia dah Allahu akbar Rabbil fi'li. Okey, maknanya dia sengaja. Bukan tak sengaja, sengaja mendahului imam satu rukun fi'li. Solat sah tetapi perbuatannya haram. Jelas? Kalau dia jahil, Ustaz? Ha? Dia jahil? Kalau dia jahil? Kalau jahil dimaafkan, tapi berapa lama nak jadi orang jahil? Kan wajib kena belajar. Dia wajib kena belajar. Masalahnya Kalau nak kira dimaafkan, tak payah belajar lah. Dia kata aku jahil, aku buat apa-apa semua jahil. Jadi aku dimaafkan lah. Apa aku buat ni Allah tak kira lah. Ni paling banyak Ustaz lah macam tu. Okey. Sengaja mendahului satu rukun fi'li, hukumnya maka perbuatan itu solat dia masih sah tapi perbuatan mendahului imam itu adalah haram. Kalau solat dia sah. sama-sama, Ustaz? Ha? Imam baru nak Allah, dia pun dah sama-sama dengan imam. Kita dah belajar ke belum sebelum ni musabaqah, muwafaqah, ta'akhur. Baru malam ni saya belajar dengan Ustaz. Belajar tak baru ni yang tu? Saya baru belajar ni kali pertama dengan Ustaz. Allah. Kita dah terang banyak dah tentang musabaqah, muwafaqah, muqaranah, ta'akhur. Situ dah tempat perbahasannya apa hukum. Kalau sengaja dahulu, sengaja kemudian apa hukum sama dengan imam, apa hukum kemudian daripada imam. Kita dah belajar banyak dah benda tu. Okey. Jelas yang ni? InsyaAllah. InsyaAllah okey. Terusnya. Hukum berkaitan muafiq lagi. Jika mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Rukun solat betul-betul berturut-turut tanpa uzur, solat batal. Contoh. Imam tengah baca surah. Dia pun Allahu Akbar rukun. Sami Allahu liman hamidah. Tu imam tak turun lagi tu. Okey, tak batal lagi. Dia pun Allahu Akbar. Apabila dia Allahu Akbar dah lepas had rukuk, maka solat dia batal. Bukan dia tak dapat jemaah. Solat dia batal. Mendahului imam dua rukun fi'li, batal solat tersebut. Kalau mendahului imam satu rukun fi'li, maka tu haram tapi solat masih sah. Jelas ke tak jelas? Jelas tak? InsyaAllah, insyaAllah. Ni tak ada, biasa tak ada orang buat. Sampai dua rukun. Kalau satu rukun tu mungkin ada. Kalau dua rukun tu nampak sangat. Tapi inilah hukumnya. Jangan mendahului imam. Jika makmum terkemudian daripada imamnya dengan satu rukun fi'li tanpa uzur. Okey.
Yang tadi itu mendahului dengan sengaja. Kalau tak sengaja lain hukum, kita akan bincang kemudian. Maka taklah jatuh haram. Kalau tak sengaja. Okey. Tak sengaja contohnya dia ingat imam dah rukuk, rupanya tak rukuk lagi. Okey. Itu lain cerita. Ataupun tu ingat imam rukuk, contohnya ada ayat yang kan kalau rukuk kan baca Allahu Akbar kan. Tengah-tengah baca surah tu tiba-tiba Allahu Akbar. Okey, maka itu rukuk. Orang faham rukuk. Tapi kadang-kadang ada ayat Quran yang ada perkataan Allahu Akbar. Contohnya ayat wala dzikrullahi akbar. Tu imam baca. Dia pun dengar Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tengok-tengok tu imam sambung. Bukan Allah Akbar tu imam nak rukuk, tu imam baca ayat yang ada perkataan Allah Akbar dalam. Itu tak apa sebab dia tak sengaja dia ingat ke Allah Akbar rukuk. Jika makmum terkemudian daripada imamnya dengan satu rukun fi'li tanpa uzur, solatnya sah tetapi perbuatannya makruh. Contohnya macam mana? Contoh macam ni. Okey. Dia baca Fatihah. Tu imam baca surah. Contohnya lepas solat Zuhur. Ini contohnya ni solat Zuhur ni. Solat Zuhur kita makmum disunatkan baca surah selepas baca Fatihah. Imam pun sama. Disunatkan baca surah selepas baca Fatihah. Tapi dalam solat yang tu imam baca kuat, tu imam baca surah, kita tak boleh baca surah, kita kena dengar. Dan okey, kalau sembahyang Zuhur Asar tu imam sunat baca surah, kita pun sunat baca surah juga. Sebab masing-masing kita tak dengar antara satu sama lain. Okey. Situasinya macam mana? Begini. Yang wajib kita baca ialah Fatihah. Surah itu sunat. Okey. Tu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Tu imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Tu imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Lebih kurang sama je. Lepas tu imam baca surah. Tiba-tiba tu imam baca surah Inna A'taina, kita baca surah Wadduha. Ataupun kita baca surah Qul Ayyuhal Kafirun. Jadi apabila tu imam rukuk, kita pun kata, aku kuliah tak habis lagi ni. Kita pun baca kuliah kita. Tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Okey. Kita tertinggal satu rukun. Okey. Maka hukum dia makruh. Kenapa? Sepatutnya walaupun kita tak habis lagi surah kuliah tadi tu, kita kena rukuk sebab ikut imam tu wajib. Kita jangan habiskan surah kita tu pasal surah tu sunat. Jadi kalau kita nak habiskan surah tu sehingga kita tertinggal satu rukun iaitu rukuk, maka kita dikira kemudian daripada imam dengan satu rukun tanpa uzur. Maka solat kita sah tapi perbuatan itu makruh. Jelas tak? InsyaAllah. Jelas yang ni? Maknanya dia baca surah tu tidak wajib. Sepatutnya apabila imam rukuk, dia kena tinggalkan surah tu dan dia rukuk. Tapi tak, dia nak habiskan surah dia sehingga imam sami Allahu liman hamidah baru dia habis. Dia pun rukuk. Maknanya dia sudah tertinggal satu rukun fi'li tanpa uzur. Kalau tertinggal kerana uzur, lepas ni kita cerita apa uzur dia. Yang boleh. Uzur tu apa nanti? Ni tanpa uzur. Maka hukum dia makruh. Kalau mendahului, hukum dia haram. Kalau tertinggal, hukum dia makruh. Jelas? InsyaAllah jelas. Okey. Seterusnya. Jika makmum terkemudian daripada imamnya dengan dua rukun fi'li tanpa uzur, solatnya batal. Contoh, kita ambil yang tadi. Takbiratul ihram sama imam dah.
Imam takbir ihram Allah Akbar, dia pun Allah Akbar. Baca, Tok Imam baca doa iftitah, dia baca doa iftitah. Tok Imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Okey. Lepas Tok Imam baca Fatihah, Tok Imam baca Inna A'taina. Dia ni baca Wadduha. Jadi Tok Imam pun lepas habis Inna A'taina dia pun Allahu Akbar rukuk. Dia tak habis Wadduha lagi. Dia kata aku nak habiskan Wadduha, alang-alang baca biarlah habis. Allahu Akbar Tok Imam. Dia teruskan bacaan. Sami Allahu liman hamidah Tok Imam. Dia tak habis lagi. Baca lagi Wadduha dia tu. Tok Imam Allah turun lebih pada hak rukuk. Dia tak rukuk lagi. Solat dia batal. Sebab dia kira terkemudian daripada imam 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jelas ke tak jelas? Jelas Ustaz. Jelas Jelas. InsyaAllah. Wakil lelaki kena bunyi juga. Malu lah macam tu. Macam mana Jelas. wakil lelaki? Jelas tak jelas? Ramai Jelas. diam je semua. Okey. Seterusnya. Jika ada uzur, maka makmum boleh terkemudian bacaan Fatihah daripada imamnya selagi belum berlalu 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Okey. Makmum muwafiq, okey, yang ada keuzuran, dia muwafiq. Tapi sepatutnya orang muwafiq, dia boleh dah habis Fatihah. Tapi dia ni tak habis Fatihah lagi, Tok Imam dah rukuk. Sedangkan dia muwafiq. Bermakna di sana dia ada uzur. Kenapa dia tak boleh habiskan Fatihah sedangkan masa dah cukup untuk dihabiskan? Maka kalau dia ada uzur, maka dia boleh teruskan baca Fatihah dia. Selagi belum berlalu 3 rukun yang panjang. Apa maksud 3 rukun yang panjang? Rukuk dan 2 sujud. Contoh, orang muwafiq ni. Orang muwafiq, hukum dia wajib habiskan baca Fatihah dan dimaafkan baginya 3 rukun yang panjang. Apa maksud 3 rukun yang panjang? Rukuk dan 2 sujud. Itu 3 rukun yang panjang. Saya bagi contoh yang tadi. Tok Imam lepas baca Fatihah tu dia terlupa nak baca surah. Dia pun tu rukuk. Allahu Akbar. Kita makmum ni baru Bismillah pun tak habis lagi. Allahu Akbar. Kalau kita rukuk, maka solat kita batal. Sebab kita orang muwafiq. Kita ada masa tadi. 30 saat tu kita ada. Maka kita kena teruskan bacaan Fatihah. Allahu Akbar. Itu satu rukun. Dimaafkan. Kita teruskan lagi. Satu rukun yang panjang dia panggil. Tok Imam pun naik. Sami Allahu liman hamidah. Belum. Yang tu tidak dikira. Dia masih dikira satu lagi. Sebab Sami Allahu liman hamidah, tidak tu dikira rukun pendek. Tak dikira. Teruskan baca Fatihah. Tok Imam pun turun sujud. Allahu Akbar. Tok Imam sujud. Teruskan baca Fatihah. Itu baru 2 rukun. Okey? Itu baru 2 rukun. Teruskan baca lagi. Tok Imam pun Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tak habis lagi. Teruskan baca Fatihah. Tapi kebiasaannya apabila kita ketinggalan, kita akan baca cepat sikit. Betul tak? Betul. Jadi apabila kita baca cepat sikit, kebiasaannya paling-paling lewat pun untuk Imam Rabbighfirli itu kita dah habis dah rukuk, kita dah habis dah Fatihah. Maka kita pun rukuk. Okey. Ataupun kita sempat ketika Imam sujud. Sebab Rabbighfirli itu tidak dikira. Masih dikira 2 lagi. Tok Imam sujud sekali lagi, baru dikira 3. Jadi sempadan dia kat situ. Baru dikira 3. Jadi dia kalau dia sempat rukuk sebelum Tok Imam habis sujud tu, maka dia dapatlah rakaat tersebut. Dan kebiasaannya kita sempatlah.
Makna dimaafkan 3 rukun yang panjang. Maksudnya ketika Tok Imam rokok sujud kedua tu, kita pun habis Fatihah, kita pun rokok. Sami Allah Mahamidah. Macam kita kerja imam lah sikit. Tapi kita dapatlah rakaat tersebut. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. Jelas tak dimaafkan 3 rukun yang panjang ni? Jelas Ustaz. Okey, ini kepada orang yang ada uzur. Contoh apa dia orang yang ada uzur? Tadi ada uzur lah tadi sebab dia duk ingat ke imam akan baca surah. Itu yang dia tak baca Fatihah lagi tu. Okey. Uzur lah tu. Apa uzur lagi? Dia khayal tadi, terkhayal, lupa nak baca Fatihah sebab duk syok dengar imam baca sedap sangat. Masa tu imam rokok baru tersedar, aku tak baca lagi Fatihah tadi. Dia ada uzur lah tu. Ataupun bacaannya lambat, memang jenis lambat baca. Nak habis satu Fatihah tu bukan 30 saat, 50 saat baru habis. Memang gitu bacaan dia. Maka dimaafkan 3 rukun yang panjang. Okey, setelah selesai Fatihah, makmum hendaklah rokok sebelum imam berdiri untuk rakaat berikutnya ataupun duduk bacaan tahiyat akhir. Okey. Untuk dapatkan rakaat tersebut, orang muafiq ni. Okey. Dia baca Fatihah ni. Ni masalah contohnya dia baca Fatihah agak lambat sikit. Sebab apa dia mula lambat tu, imam tak baca surah tadi. Dah lah macam tu, dia pun bacaan pun lambat sikit. Maka dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tapi dia okey. Tu imam dah nak naik. Dah nak naik. Tu imam dah naik dah habis dah sujud kedua. Makna dah berlalu 3 rukun yang panjang. Dia tak habis juga Fatihah. Jadi kalau berlalu 3 rukun yang panjang, okey. Contohnya ialah sama ada tu imam akan duduk tahiyat awal. Contohnya tu imam tu ialah rakaat kedua. Okey. Tu imam tu rakaat kedua. Dia masuk tadi rakaat kedua contohnya. Tu imam dia masuk, tu imam ketika tu rakaat kedua. Dia muafiq. Maknanya dia ada tempoh masa untuk baca Fatihah. Tapi dia ada keuzuran. Menyebabkan dia terlambat. Dimaafkan kepadanya 3 rukun yang panjang. Apa dia 3 rukun yang panjang? Okey. Iaitu rokok, sujud 2 kali tu, i'tidal tidak dikira, duduk antara 2 sujud tidak dikira. Okey. Lepas tu jangan bagi maknanya apabila tu imam dah naik kepada dan habis tahiyat, habis sujud kedua, sama ada tu imam itu di rakaat kedua, maka tu imam akan naik tahiyat awal. Atau kemungkinan imam rakaat ketiga ataupun rakaat pertama, tu imam akan naik berdiri lepas sujud kedua. Ataupun kemungkinan tu imam ketika itu rakaat keempat, maka tu imam akan duduk tahiyat akhir. Banyak kemungkinan. Kita ambil kemungkinan yang pertama, iaitu makmum ikut imam pada rakaat pertama ataupun rakaat ketiga. Apa maksudnya? Maknanya lepas sujud kedua, tu imam akan naik ke rakaat berikutnya. Jelas? Nampak setakat ni faham saya beri misal ni? Faham. Faham. Faham Okey. Dia ni tak habis lagi Fatihah ni. Apa dia buat? Kalau tu imam dah sujud kedua dan tak habis lagi dia baca Fatihah, dia tak boleh rukuk. Dia wajib habiskan Fatihah juga. Tiba-tiba tak habis juga.
Tok Imam bangkit daripada tahiyat, maka ketika itu dia kena buat pilihan. Sama ada dia niat mufaraqah. Sebab apa? 3 rakaat dah tak ada dah. Jadi maafkan 3 je. Okey, dia niat mufaraqah. Satu. Atau pilihan kedua, dia niat ikut imam. Maknanya kalau dia niat ikut imam, maksudnya ikut apa yang imam buat. Maksudnya dia walaupun Fatihah tak habis lagi, dia ikut apa yang imam buat. Contohnya Tok Imam duduk tahiyat akhir, maka dia pun terus duduk tahiyat bersama imam. Jadi rakaat tadi tidak dikira, dia kena tambah rakaat. Sebab rakaat tadi tidak dikira. Ataupun Tok Imam naik ke rakaat berikutnya. Contohnya rakaat pertama ataupun ketiga. Tok Imam dia tak habis lagi Fatihah, tapi Tok Imam dah mula nak naik ke rakaat seterusnya. Maka dia kena buat keputusan sama ada dia niat mufaraqah, maka niat mufaraqah makna niat dia tinggal imam lah, dia buat sendiri-sendirilah. Itu satu. Ataupun pilihan kedua, dia niat ikut apa yang imam buat. Maksudnya dia tunggu sahaja imam naik. Tapi niat dia nak ikut imam. Jadi rakaat tadi itu tidak dikira. Maka dia kena tambah rakaat lah maksudnya. Sebab kenapa tak dikira? Sebabnya dia tak ada tahiyat, dia tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Sebab dia ketinggalan. Tak tahulah jelas ke tak ni. Nak tanya Ustaz boleh? Boleh. Macam katakanlah imam tu dah sujud yang kedua, kita baru habis Al-Fatihah. Mana imam tengah sujud yang kedua tu kita pun rokok. Kita rokok. Maka boleh kita tak? rokok dapatlah rakaat tu. Dapat rakaat tu. Tapi imam Dan dah tak perlu dah tambah. bila ada imam tu dah bangun daripada rokok tu, dia berdiri, kita pun barulah nak sujud bagainya. Okey, Tak ada apa. Yang penting kita dapat rokok sebelum imam naik. Terima kasih. Faham insya-Allah. Okey. Okey, apa maksud 3 rukun yang panjang? Itu rokok dan dua sujud. Tapi kalau sekiranya pada rakaat kedua ialah tahiyat awal. Tahiyat awal tu bukan rukun panjang. Bukan rukun pun, dia hanyalah sunat. Maka tahiyat awal tu tidak dikira. Maksudnya kalau dia masbuk, dia ada keuzuran baca lambat kepada rakaat kedua imam tengah baca tahiyat awal pun dia boleh kena wajib teruskan baca Fatihah. Okey, kalau tak habis lagi. Macam mana tak faham? Macam mana tak faham? Dia tidak boleh masuk, maknanya dia orang muafiq ni dimaafkan selagi imam tidak naik kepada rukun panjang yang berikutnya. Tidak naik kepada rukun yang berikutnya. Dia faham tak? Contohnya rokok, 2 sujud, 3 rukun. Kalau dia duduk, tu imam tu rakaat keempat dia akan duduk tahiyat, maka itu rukun yang berikutnya. Faham tak? Jadi maksudnya dia jangan teruskan baca Fatihah kalau tu imam dah tahiyat akhir. Kalau macam tu sembahyang dia batal. Kalau dia teruskan juga Fatihah. Jadi apa yang dia perbuat ialah dia sama ada dia mufaraqah ataupun dia duduk tahiyat akhir tu. Duduk bersama imam dengan niat ikut imam. Kalau tak nak niat ikut imam, dia kena niat mufaraqah, sembahyang sendiri. Dia nak tambah 1 rakaat lagi ya? Sebabnya ialah imam dah masuk pada rukun keempat. Boleh faham tak? InsyaAllah. Ustaz, maksudnya kalau dia ikut imam tadi, Ustaz, dia ikut imam, dia terus, tapi kalau sekiranya tu imam tu bukan naik pada rukun keempat. Rukun keempat ni contohnya tu imam naik berdiri. Itu rukun keempat. Ataupun duduk tahiyat akhir. Itu rukun 4. Tapi kalau tahiyat awal tu bukan rukun. Maka dia boleh baca lagi Fatihah. Okey. Sehinggalah imam nak naik. Baru dia kena buat keputusan. Nak naik rakaat seterusnya. Rakaat ketiga. Baru dia buat keputusan. Kalau tak habis lagi Fatihah. Tapi kebiasaannya habislah.
Jelas kata ni? Tapi kalau imam tu dah baca tahiyat awal, kita pun habis Fatihah. Kita pun rokok tu kira Rokok lah, rokok lah. Rokok juga lah. Dikira rakaat tu ya. Tapi kan dah lepas dah rukun yang ketiga, Ustaz. Mana ada? Tak lepas kan lagi. Tadi dah rokok pertama, 2 kali sujud tu, dah 3 dah. Lepas tu, maknanya biasa faham dah tahiyat tu bukan rukun. Maknanya walaupun dia baca tahiyat tu dikira 3 rukun tu lah. Belum lagi. Rukun seterusnya ialah berdiri. Diri baru dikira rukun. Maknanya tahiyat awal bukan rukun. Maknanya panjang sangat tu rukunnya kiranya. Panjang. Kalau tak sempat juga tak tahulah. Orang yang tu sangat tu tak sempat juga tu. Orang yang apa panggil? Was-was. InsyaAllah. Terima kasih banyak boleh faham. Okey, jelas kata ni? Banyak malam ni. InsyaAllah jelas. Jelas insyaAllah. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Dah masa pun dah cukup. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Kemungkinan lah kalau nak kata tiga lagi, saya minta maaf lah kalau tak sempat ya. Sebab kalau saya terang, saya nak biar orang faham sungguh. Kalau saya nak cepat, takut orang tak faham. Ya, betul. Maknanya kalau kita habis muafiq masbuk pun tak apa dah. Walaupun slide ada lagi lepas pada tu. Tapi kalau dah boleh muafiq masbuk ni pun dah sangat okey dah. Okey ya, kita berhenti setakat ni dulu. Ustaz boleh nak tanya satu? Boleh. InsyaAllah dah faham jugalah kan. Tapi cuma saya nak tanya semula yang tadi Ustaz kata sebab saya bila dengar macam ni saya jadi lagi takut kalau tak sempat. Although kata boleh sampai 3 rukun semua tu, tapi tak boleh ke saya baca Fatihah tu masa imam baca? Tadi Ustaz kata dia tak salah kan? Tak tapi salah, orang boleh? tak buat. Boleh. Tapi bolehlah baca waktu dia baca saya baca. Boleh. Bolehlah. Boleh. Maknanya sebab kalau saya buat macam tu saya akan pastikan yang saya akan ikut imam bila dia rukuk tu saya dah habis saya punya. Kenapa baca lambat sangat ke? Lambat sikit lah macam tu. Kena berlatih. Okey, macam ni cara. Ambil jam, buat timer. Okey, baca dulu. Baca dengan kadar yang biasa kita baca. Tengok 50 saat. Aku kena cepatkan lagi. Baca sekali lagi. Dapat 40 saat. Cuba lagi. Lajukan sikit. Sehingga dapat 30 saat. Laju nanti. Mana ada laju? Cuba tengok saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan 3 saat, 30 saat lebih kurang. Yalah kalau imam baca laju, nanti dia lagi cepat dari kita macam tu. Lepas tu dia imam baca laju apa ni? Imam yang baca kalau imam yang kita ikut tu imam tu baca Fatihah and then surah after that laju. Itu yang jadi kita terkejar-kejar. Okey, maksudnya solat jahar ke solat sir? Solat apa? Solat yang maghrib, isyak, subuh ke solat zuhur asar? Tak. Maghrib, isyak, subuh. Maghrib, isyak, subuh. Boleh dengar. Kalau maghrib, isyak, subuh kebiasaannya sempat. Sebab kalau imam tu imam yang faham lah. Kan kita dah belajar sebelum ni. Kalau imam kita belajar sebelum ni, imam ni dia lepas waladdallin amin ni dia kena berhenti sekejap. Dia jangan terus Bismillahirrahmanirrahim tu. Dia kena berhenti sekejap bagi peluang pada makmum untuk baca Fatihah. Dia berhenti agak panjang sikit baru dia mula bismillah. Barulah makmum tu sempat habis. Okey. Perasan ada imam yang kadang-kadang macam kenapa lama sangat lah. Itu imam yang faham tu, imam yang belajar tu. Okey. Alright. Itu imam yang belajar tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Nak tanya Ustaz? Ya. Nak tanya tu boleh? Boleh. Nak tanya kalau imam dah baca Al-Fatihah,
Sunat kita dengar Al-Fatihah ataupun sunat kita baca doa iftitah? Sunat kita dengar Al-Fatihah. Maknanya tak perlulah kita baca Untuk sampai tunggu habis. untuk keluar daripada khilaf. Sebab khilafnya ada mazhab-mazhab lain yang tidak membenarkan. Mana imam baca kita kena diam. Untuk keluar daripada khilaf. Lebih baik. Tapi kalau kita nak baca pun boleh nak baca doa iftitah. Tapi sebaiknya tak payah bacalah, kita dengar je lah. Makruh tak kalau kita baca Fatihah? Makruh ke hukum dia kalau baca Fatihah? Mazhab kita tak kata makruh. Tapi ada mazhab yang kata haram. Jadi untuk lari daripada khilaf tu, takut-takutlah haram sungguh, baik kita jangan baca. Maknanya kita dengar je walaupun kita baru kita baca wajah tu wajah lillazi, imam pun baca Al-Fatihah dah. Kita pun kita dengar je lah. Kita tak berhenti habiskan doa iftitah pun tak apa. Itu lebih baiklah untuk keluar daripada khilaf. Tapi kalau kita nak baca juga pun boleh. Mazhab kita kata boleh. Tapi sunat kita dengar, baik ambil sunat lah tak? Ya. Ustaz kata sunat kita dengar daripada kita sunat kita baca. Ada lagi? Okey, kita berhenti setakat ni. InsyaAllah ada umur yang panjang. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dan link yang sama. Amin, insyaAllah. Okey. Itu apa ni, sebar-sebar lah kepada orang lain biar dia orang dapat manfaat yang sama. Amin, insyaAllah. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ya. Syukran banyak-banyak Ustaz. Semoga dapat manfaat bagi kami. Sama-sama.